Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk untuk bab asid alkali. Okey, tajuknya ialah larutan piawai. Kita dah sampai kat subtopik yang ke-6. Okey, kita dah sampai ke subtopik yang ke-6, 6.6 iaitu larutan piawai. So kalau kita baca kat sini, ni full text kan. Kalau boleh awak sediakan full text lah. Pernahkah anda melihat mesin pembahagi sirap? Okey, mesin ini diisi dengan larutan gula piawai supaya mesin dapat mengeluarkan aras gula untuk kehendak pembeli minuman. Apakah yang anda tahu tentang larutan piawai? Ni nanti awak boleh tengok dekat, awak boleh buka web, tengok macam mana cara penggunaan dia. Okey, kita terus kepada maksud larutan piawai. Okey, maksud larutan piawai. Okey, kebanyakan tidak balas melibatkan larutan aqueous. Okey, kita selalu tengok kita selalu tengok makcik, kakak ke pembantu makmal selalu sediakan larutan aqueous tu dalam botol kan, dalam botol. Jadi bila kita nak buat eksperimen, kita ambil je. Okey, contohnya kalau cikgu kata ambil asid hidroklorik 0.1 mol per dm kubik, kamu ambil je daripada botol tu kan. Sebenarnya daripada situ sebenarnya ia disediakan oleh pembantu makmal ataupun cikgu akan sediakan dengan cara membuat mengambilnya daripada larutan piawai. Okey. So, larutan piawai ni disediakan dengan kepekatan yang tepat dia mesti tepat. Okey, so apa maksud larutan piawai? Ini definisinya. Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Itu. Kita dah tahu dah apa benda dalam tu kepekatan dia. Okey, untuk menyediakan larutan piawai, okey, jisim zat terlarut dan isi padu air suling merupakan dua parameter yang mesti disukat dengan tepat. Okey, ini jisim zat terlarut. So kalau kita kena ingat balik, kalau nak sediakan larutan, kita kena ada pelarut. Okey, kita kena ada pelarut. Okey, dalam pelarut ni ada zat terlarut. Zat terlarut ni dimasukkan dalam pelarut, kemudian dia akan membentuk larutan. So kita kena sukat. Kena sukat betul-betul pelarut ni berapa isi padu dan zat terlarut ni ini biasanya dalam keadaan pepejal. So kita kena ambil parameternya sebagai jisim, yang ini isi padu. Okey, kena sukat betul-betul jisimnya berapa, isi padunya berapa, barulah boleh membentuk satu larutan piawai. Okey, so kita tengok eksperimen. Okey, tengok eksperimen ni. Okey, untuk menyediakan 250 cm padu larutan piawai natrium karbonat 1.0 mol per dm kubik. So tengok ni, ini ialah kepekatan. So kita tahu kepekatan dia berapa. Mesti kepekatannya 1.0 mol per dm kubik. Dan larutan, isi padu pelarutnya ialah 200, V ni ialah simbol bagi isi padu 250 cm padu. So kita nak sediakan ni, ini awak tengok bahan-bahannya. Bahannya kita ada pepejal natrium karbonat, ini zat terlarut kat sini, zat terlarut Z, zat terlarut dan air suling sebagai pelarut. Okey, radar sebab kita ada juga penimbang elektronik, corong turas, kelalang volumetrik 250 cm padu, penitis botol pencuci bika 250 cm padu dan rod kaca. So, tengok apa kegunaan dia. Okey, yang ada buku teks sama dengan awak tengok gambar di muka surat sebelah. Yang mana ada buku teks tu, tengok muka surat yang sebelah dia. Okey, tengok macam mana prosedur dia, tengok gambar dia. Okey, cikgu clearkan ni dulu. Okey, langkah pertama sebabkan tadi cikgu ada sebut jisim zat terlarut kan. Okey, kita kena ada jisim zat terlarut. Lepas tu kita nak ada isi padu pelarut. Dari sini barulah kita boleh buat larutan piawai yang kepekatan dia
kita tahu. Kita kepekatan dia kita tahu yang mana. Berapa? 1.0. So berapa GSIM kena ada dan berapa isi padu pelarut yang kena ada. So dalam eksperimen ni isi padunya dia dah cakap dah 250 cm padu. So kita nak masukkan dalam bekas ni 250 cm padu air suling. So kita nak masukkan zat terlarut, kita tak tahu berapa GSIM dia. Jadi caranya kita kena tentukan dulu GSIM natrium karbonat ni, zat terlarut ni. Menggunakan formula ini, N sama dengan MV per 1000. Okey, macam mana tu? N sama dengan MV per 1000. Okey, so kita cari N dulu. N ialah bilangan mol. Okey, N ialah bilangan mol. Bilangan mol bagi natrium karbonat. So cari M dia berapa? Tadi M dia bagi 1.0 darab dengan isi padu 250 bahagi dengan 1000. So dapat berapa? Okey, 250 bahagi 1000. So kita akan dapat 0.25 mol. Ini baru bilangan mol. Okay, kita tak tahu lagi berapa GSIM dia. Kita kena cari GSIM dulu. Okey, jap. Padam dulu ni. Kita cari GSIM dia. So nak cari GSIM macam mana? So sebab ini natrium karbonat ni ialah pepejal. Kita ada satu lagi formula kan. Formula bilangan mol bagi pepejal ialah GSIM bahagi JM. JMR. Okey, ataupun GSIM molar. Okey, GSIM kat sini kita tak tahu. Tapi bilangan mol kita tahu. 0.25 sama dengan GSIM, cari GSIM bahagi dengan JMR bagi natrium karbonat. Natrium tu dia punya ni 23. 23. JR dia 23. 2 darab 23 tambah karbon, JR-nya 12 tambah dengan 3 oksigen. So dapat berapa? Dapat berapa? So 106 darab dengan 0.25. So betul ke cikgu kira ni? Cuba kira balik. Betul ke cikgu kira ni? Okey, 23, 46. 46 tambah 12. Oksigen 48. 48. Okey, darab dengan 0.25. So bila dapat 0.25, GSIM yang kita dapat ialah, okey, GSIM yang awak dapat 26.5 gram. Okey, 26.5 gram. So 26, jadi kita dah tahu dah GSIM yang kita kena timbang ialah 26.5 gram, ya? So sekarang langkah kedua, timbangkan GSIM yang telah ditentukan tadi. So awak dah kira-kira awak dapat 26.5 gram. So timbang dengan menggunakan penimbang elektronik. Okey, biasa guna kan kat mama kan. Guna penimbang elektronik ni. Kemudian, okey, kalau kita timbang, katakan ini penimbang dia, ini penimbang, dalam ni ada bekas, kita masukkan dalam bika, kita letak natrium karbonat dalam ni. Okey, langkah seterusnya, langkah ketiga. Okey, dalam bika kita dah ada natrium karbonat, kita tambahkan air suling. Sebanyak berapa tadi? Okey, sebanyak tambah dulu 100 cm padu air suling. Tak payah tambah 250, tambah dulu 100. Ataupun tambah sikit dulu pun tak apa. Kemudian kita stir dia. Kita kacau. Okey, kita kacau sampai dia larut, sampai larut, tambah lagi air. Kacau. Kacaukanlah campuran dengan rot kaca sehingga pepejal terlarut sepenuhnya dalam air suling. Kemudian yang dah larut tadi, pindahkan ke dalam kelalang volumetrik 250 cm padu melalui corong turas. Pindahkan semua, lepas tu kita bilas lagi dengan air suling. Okey, pastikan semua air bilasan dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Sebab apa kita pindahkan semua?
air bilasan pemindah sebab zat terlarut tadi bila dia terlarut dia ada melekat-lekat lagi pada bekas ni. Okey. Jadi kita nak pastikan semua zat terlarut tadi, semua natrium karbonat tadi masuk dalam kelalang volumetrik, kita bubuh juga air bilasan dia. Kemudian bilaskan corong turas juga dengan sedikit air. Ini pun sama sebab dekat corong turas tu mesti ada saki baki garam natrium karbonat tadi kan. Jadi kita bilas juga. Kita bilas dan air dia pun masuk dalam kelalang volumetrik. Okey, alihkan corong turas, turaskan, tambahkan air sulin sehingga paras larutan menghampiri tanda senggakan pada kelalang volumetrik. Okey, kita tengok gambar sebelah. Okey, so sini. Okey, yang ini dah tadi, ini. Okey, awak tengok yang ini. Kita tengok ini. Bila dah pindah semua larutan ke dalam kelalang volumetrik. Okey, pindah, lepas tu bilas corong turas, semua air dia pun masuk. Lepas tu kita tambahkan air sampailah dia mendekati tanda senggatan. Tanda. Pada ini kelalang volumetrik ni, dia ada senggat kat sini. Senggat kat sini menyatakan yang ini dah cukup dah 250 cm padu. Kelalang volumetrik ni sebenarnya ada banyak saiz. Okey, kalau saiznya 100, ini untuk hasilkan larutan piawai 100 cm padu. Kalau 250, ini untuk hasilkan 250. Sebab itulah yang tadi dekat sini kita tak tambah semua 250. Kita tambah dulu 100. Sebab nanti kita nak masukkan air yang kita bilas masuk dalam ni. Bilas lagi. Kemudian kita tambah lagi sampai dekat tanda senggatan. Biasanya kita guna peniti sebab tak nak bagi dia terbubuh banyak. Kalau melepasi tanda senggatan ni, dia dah tak kepekatannya dah tak jadi tepat. So kena tepat lah. Okay, biasanya kita tambah. Kalau tanda senggat kat atas, kita bubuh air kat sini sikit. Kemudian guna penitis. Tambah titis sampailah kena pada tanda tu. Okey. Lepas dah kata dah nampak dah tanda dah cukup dah. Tutup dengan penutup. Kena tutup. Lepas tutup kena goncang. Goncang ni bukannya goncang macam awak nak buat susu adik tu. Macam botol susu, bukan. Goncangnya caranya tonggang terbalikkan sahaja. Okey. Contoh cikgu. Ini, sekejap. Okay. Stop share kejap. Okey. Tonggang ni macam ni. Katakan ini botolnya. Kita tutup. Tonggang macam ni je. Macam ni je. Bukan macam ni buat susu adik, bukan. Macam ni. Tonggang macam ni supaya semua larutan dalam kelalang tu dia homogeneous. Dia sekata. Okey, faham takan ni? Okey, kita sambung balik. Okey. Mana tadi? Sekejap Apa tak boleh masuk pula ni? Ada. Sekejap ya. Dengar tak cikgu ni? Dengar. Dengar ya? Dengar. Okey. Ni share. Ada masalah sikit jap. Apa benda? Sekejap ya. Ada masalah.
Okay, sorry kita stop sekejap tadi. Okay, so tadi faham macam mana cara nak hasilkan lautan piawai. Okay, so lautan piawai ni cikgu kata tadi ia adalah satu larutan yang kepekatan dia kita tahu. Okay, kepekatannya kat sini 1.0 mol per dm kubik. Lepas tu kita nak hasilkan sebanyak 250 cm kubik. Sebanyak ini. So kita pertama sekali kita kena cari dulu jisim pepejal natrium karbonat ni yang nak dimasukkan dalam bekas ni. Okey, masuk dalam bikar ni, tambah air suling, kacau, kemudian pindah masuk ke dalam volumetrik, kemudian tambahkan air sampailah dekat senggatan ikut saiz dalam volumetrik yang kita nak guna tadi, kemudian kita tonggang kebalikkan dia supaya larutan tu homogen dia sekata semua sekata, jadi kita punya larutan dah siap. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan. Okey. Okey. Kita guna natrium karbonat kita guna natrium karbonat. Kalau awak tengok buku lama dia guna natrium hidroksida, tapi sebenarnya natrium hidroksida ni tidak sesuai digunakan untuk menyediakan lautan piawai sebab dia bersifat hygroskopik. Hygroskopik ini ialah kebolehan menyerap air. Dia serap, bila serap air itu akan jadi berkurang. Okey, jadi dia tak tepat dia punya isi padunya yang 250 yang kita nak pakai tadi tak tepat. Ataupun dia boleh juga menyerap lembapan. Okey, menyerap lembapan di udara, air itu masuk dia pun jadi tak tepat. Natrium hidroksida juga menyerap gas karbon dioksida dalam udara untuk membentuk natrium karbonat. So tadi kita dah buat natrium karbonat, dah hasilkan larutan, tapi natrium hidroksida ni dia serap pula karbon dioksida jadi natrium karbonat. So jadi larutan tu tidak tepatlah, menyebabkan jisim tidak dapat ditimbang dengan tepat. Jadi penyediaan larutan piawai natrium hidroksida dengan kepekatan yang diketahui tidak boleh dijalankan. Jadi contoh yang paling sesuai sekali kalau kita nak guna, kita guna tadi natrium karbonat. Okey, kalau asid pula kita boleh guna pepejal asid oksalik. Kita boleh guna pepejal asid oksalik untuk menyediakan larutan piawai dalam makmal. Okey, so ini awak boleh baca. Kemudian kita pergi ke kita pergi ke bahagian yang kedua. Penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Okey. Macam ni. Kalau katakan kita dah ada, kita dah ada larutan piawai di makmal, katakan dia dah buat 1.0 mol per dm kubik. So kita nak buat eksperimen lain, nak menggunakan larutan 0.1 mol per dm kubik. Okey, kita tak perlu nak buat lagi satu larutan piawai. Just ambil daripada larutan piawai ini, kemudian kita jadikan dia 0.1. Okey, sekarang cikgu nak tanya, antara 1 mol per dm kubik dengan 0.1 mol per dm kubik, mana yang lebih cair? Ajar, mana yang lebih cair? 0.1. 0.1 mol per dm kubik lebih cair. So, kaedah yang kita nak hasilkan 0.1 mol ni, kita guna kaedah pencairan. Pencairan larutan aqueous. Okey, pencairan. Okey, kaedah lain untuk menyediakan larutan dengan kepekatan yang diketahui dan diingini adalah menggunakan melalui kaedah pencairan. Ingat ni, melibatkan penambahan air kepada suatu larutan piawai yang pekat ataupun disebut daripada larutan stok untuk menghasilkan larutan yang lebih cair. So kita kena nak dapatkan 0.1 mol per dm kubik ni, kita kena tambah air pada larutan 1 mol per dm kubik. Larutan ini kita panggil larutan stok, larutan yang pekat.
Okey? Itu biasa kita buat kan. Kalau kat rumah kita buat air tu pekat sangat, kita tak nak pekat sangat, kita nak cair, kita tambah air. Air. Air yang ditambah dalam lautan aqueous mengubah kepekatan tetapi tidak mengubah bilangan mol zat terlarut yang terdapat dalam lautan itu. Apa maksudnya? Macam ni. Zat terlarut dalam ni, kalau kira ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dalam larutan yang pekat ni ada 5 zat terlarut. Kemudian kita tambah air suling. Zat terlarut dalam ni berubah tak? Tak. Tak berubah kan? Still ada Ada 5 juga. 5 biji juga. Okey, cuma air saja yang bertambah dan dia akan jadi cair. Nampak? Masuk. Okey, so zat terlarut ni macam mana kita nak tengok parameter dia? Kira dia kita mesti tengok pada jisim kan? Tapi kita tak boleh nak timbang. Tapi kat sini kita boleh tengok dari segi bilangan mol. So bilangan mol zat terlarut ni, okey katakan ni pekat ni cikgu katakan larutan yang satu, larutan pertama, ini larutan yang kedua, bilangan mol dia bilangan mol 2 Okey. So bilangan mol larutan 1 sama dengan bilangan mol larutan 2. Sebab tidak ada apa-apa perubahan pada bilangan mol zat terlarut. Faham setakat ni? Faham. Orang ada faham? Faham. Okay. Ingat ya? Kenapa cikgu kata bilangan mol sama? Sebab kita bukan tambahkan zat terlarut. Kita hanya tambah pelarut. Air. Tambah air saja. Okey, so tengok kat bawah ni. Bilangan mol zat terlarut sebelum pencairan N1. Bilangan mol zat terlarut selepas pencairan N2. So, N ni nak cari N ialah MV per 1000, betul? So nampak Betul. M1 V1 maksudnya ini untuk sebelum pencairan. M2 V2 selepas pencairan. Di sini bawah ni sama 1000 kan? So padam 1000 ni. Boleh matikan dia. So kita akan dapat M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, ini sebelum cair, ini selepas cair. So cara pengiraan dia. Pengiraan dia ni contoh pengiraan dia. Okey. Okey, sebagai contoh anda ingin menyediakan 500 cm padu larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol per dm kubik daripada larutan stok kuprum 2 sulfat 2.0 dm kubik. Okey. Padam, tutuplah dulu awak punya ni pengiraan ni. Kita tengok dulu. Okey, so larutan stok kat sini ialah ini 2 mol per dm kubik kan. So ini adalah larutan yang pertama. Ini larutan yang kedua kita. Okey, so daripada larutan pertama kita ada M. M satunya ialah 2.0. Betul? Okey. Larutan yang kedua, M2-nya ialah 0.1. V-nya berapa? V-nya ialah 500 cm padu. Okey. So ini M2, V2, M2. Okey. So dengan menggunakan rumus, cari berapa kita kena, berapa larutan. Okey, sebanyak mana isi padu yang kita kena ambil daripada larutan yang pertama ni untuk menjadikan dia kemolarannya ialah 0.1. So kita gunalah formula ni M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 tadi apa? M1 2. Kan? V1 tak tahu, betul tak? Kan? V1 tak tahu. M2 0.1, V2 500. Bagi 1000 Kalau awak bagi 1000 pun, yang ini awak kena potong-potong. So awak dapat macam ni. So kita akan dapat 25 cm
padu. Padu. Okay. So, daripada larutan pertama ni, larutan yang pertama ni, awak kena ambil 25 cm padu. Okey, masukkan dalam satu bika baru. Kemudian awak kena tambah air. Bika pula. Kelalang volumetrik, awak tambah air sampai dia punya isi padunya 500 cm padu. Padu. Faham ya macam mana kita ambil 25 cm padu ni daripada larutan stok. Okey. Macam mana cara nak ambil? Okey, kita tengok dia punya eksperimen juga. Ini contoh, contoh ini. Okey, so awak tengok menyediakan 100 cm padu larutan piawai 0.2 mol per dm kubik. Ini adalah larutan yang kedua. Okey, bukan larutan stok, larutan yang kedua. So M2 kita ialah 0.2 dan V2 kita ialah 100. Okey, faham sekarang ni boleh? Boleh contoh macam ni ya. Ya, contoh macam ni. Okey, so bahannya sama tadi, air suling, ada larutan natrium karbonat daripada aktiviti 6.7. Yang kita buat tadi tu, itu akan jadi larutan stok. Okey, larutan stok kita. So ini adalah M1 ya. Okey, kita ada kelalang volumetrik 100 cm kubik. Kita tak guna 250 sebab kita nak hasilkan 100 cm padu je kan. So guna kelalang volumetrik 100 cm padu. Ada penitis, ada corong turas, ada pipet, ada botol pencuci, pengisi pipet dan bika 100 cm padu. So kat sini tambahan kita ialah kita guna pipet. Pernah guna pipet tak? Pernah. Pernah guna kan? Okey. So tak apa. Okey, so kita tengok sini ya. Okey, so kita tengok yang pertama tadi, larutan stok tadi kita letak masukkan dalam bika daripada kelalang volumetrik 250 awak letak dalam bika. Okey, kalau tak letak dalam bika pun tak apa, ambil daripada kelalang tu pun tak apa, tak ada masalah. Letak sini. Okey. Tapi biasanya kita letak dalam bika lah ya, kita letak dalam bika takut bercampur takut bercampur, kita letak dalam bekas lain, bika. Okey, so kita pipetkan, keluarkan isi padu V1 yang telah dihitung daripada dengan pipet. Nak hitung dulu, kena hitung dulu. Tu yang awak kena guna. Awak kena guna apa? Awak kena guna yang M1 V1, M2 V2. Kita kena kira dulu. Bukannya main ikut sedar arti je. Ambil pipet je. Okey, 10 minit lagi, tak apa. Okey, so M1 kita berapa tadi? M2 V2. So M2 ni 0.2 darab dengan 100. M1 kita ialah 0.1 kan? S1. Kau ingat tak? Cikgu tak ingat. Berapa tadi? 2. Ni 0.2. Ni 1. Semula. Okey. Okey, so sini ini ialah 1, 1.0 V1. So berapa V1? Okey, 0.2 darab 100. Darab 100. Okey, bahagi 1. So kita kena ada 20 cm padu. So awak kena ambil pipet. Pipet ni kena ambil saiz yang untuk 20 cm. Biasanya saiz ni ada 25, ada 10 ml. Kita kena ambil saiz tu berapa. So sedut sampai dekat aras ni. Sedut dan katakan dah cukup. Aras sengat dia. Ini cukuplah 20 cm padu. Masukkan dalam kelalang pun. Pindah dalam kelalang pun pula. Kelalang volumetrik. Kemudian tambah saja air suling sehinggalah dia dekat dengan tanda senggatan. Kalau awak orang yang cekap, dia akan terus dapat. Kalau tak cekap lagi, kita tambahkan guna penitis supaya dia betul-betul dekat aras meniskus. Kemudian kita tutup
macam tadi, kemudian kita Goncang. tonggang terbalikkan dia supaya dia sekata, semua dah ada dalam. Okey, faham setakat ni? Faham. Okey, bagus. Seterusnya, okey, ni dah. Okey, so kita tengok tadi pipet tadi ada soalan ni, mengapa pipet tidak boleh dibilas dengan air suling tapi perlu dibilas dengan larutan natrium karbonat. Okey, sebenarnya pipet ni sebab kita nak ambil semua zat terlarut dalam dia, kita nak ambil semua zat terlarut dalam dia. Jadi kita tak bolehlah tambah dengan air suling. Okey, kita cuci dengan larutan stok ni juga. Supaya dalam ni semua ada natrium karbonat. Kalau awak basuh dengan air suling, maka dia bukan tercemar, dia ada benda asing, ada air. Jadi natrium hidroksida tadi sepatutnya 1 mol per dm kubik dah jadi cair sebab ada kehadiran air. Dia efek pada ketepatan. Faham? Apa yang ada soalan? Dia efek pada ketepatan tu. Jadi kita masukkan semua. Bila termasuk pun kita kena kalau awak nak tambah air suling pun awak kena ni lah. Okay, masukkan semua kat sini, tambah kat sini. Ini pun kat kelangkung ni kita tak boleh go direct macam ni. Biasanya kita senggingkan sikit supaya dia mengalir ikut dinding. Okay, masa masukkan air suling pun kita kena senggingkan juga supaya air suling tu mengalir ikut dinding ni supaya dia basuh semua yang natrium karbonat yang ada. Macam tu. Oh, macam tu. Okay. So nanti cikgu akan bagi video. Okay, kita cari video dalam YouTube je lah. Okay, cikgu akan bagi video, awak tengok sendiri macam mana dia buat lautan piawai ni. Okay. So kita cuba jawab soalan ni. Kita ada masa dalam 6 minit lagi. Sempat jawab. Okay. Berapakah isi padu larutan piawai? Okay. Lautan piawai yang diperlukan untuk menyediakan 100 cm padu lautan 0.2. Yang tadilah yang kita kira tadi, kita dapat kalau cikgu kira betul lah, kalau kira awak tengok balik. Kita akan dapat isi padunya ialah B. B 20 cm padu. Apakah saiz pipet yang perlu anda gunakan? Kita kena guna yang sama dengan isi padu tadilah. Kita guna pipet sebab pipet ni dia akan ambil isi padu tu yang sangat tepat. Okay. Kalau cukup pada senggatan dia, maksudnya dia sangat tepat. Kalau kita nak guna 20 lah. Kalau awak guna silinder penyukat, ini biasanya ada parallax. Jadi tak berapa sesuai. Menjawab soalan yang ketiga. Mengapakah bikar tidak sesuai digunakan untuk menyediakan larutan piawai? Dia punya bacaan ataupun isi padunya tidak tepat. Tepat. Perlukah anda mengeluarkan titik terakhir? Sepatutnya tak payah ketuk-ketuk pun sebab dia sebenarnya dia mencukupi dah ya. Okey. So ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, ini ada soalan untuk awak. Tengok je soalan ni. Okey, macam biasa buat soalan aktiviti 6.9. Soalan nombor 1 sampai soalan nombor 4 je lah. Okey. Kemudian macam biasa hantar kat cikgu melalui WhatsApp. Okey? Boleh? Okey. Buat je nombor 1 sampai nombor 4 supaya kita biasa buat pengiraan tu. Guna MV1 M1 V1 sama dengan M2 V2. Kena banyak-banyak berlatih ya. M1 V1 M2 V2. Ada baru nak masuk. Okay, so kita kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop di sini lah. Okey, nanti cikgu akan masuk kelas saya. Kita sambung untuk tajuk seterusnya ya. Okey. So boleh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Yep. Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum. Okey, hantar gelap. homework hantar pagi esok. Boleh? Boleh. Soalan je. Pagi esok cikgu. Pagi esok. Ah. Belum pukul